Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel Jawa Edu kali ini. Dah lama kita tak bersiaran. Hari ini saya ada satu topik yang menarik nak bagi tahu anda dan kita nak share terutamanya kepada semua tenaga pengajar, cikgu sekolah ataupun pensyarah atau siapa saja, tak kisah anda kerajaan atau swasta. Features yang sangat menarik yang mungkin ramai yang tak perasan features ini, dia berada dalam GC. Sangat menarik feature ini. Tapi sebelum tu kita dengar intro dulu. Okey, kembali. So, seperti yang saya cakap tadi, biasanya kita apabila buat atau upload video dalam GC dan beri soalan, biasanya saya tunjukkan sekejap dekat sini. Kita buat begini. Kita akan run video, contohnya video saya ni. Kita akan run sampai habis, kemudian di akhir video itu, di bawah kita akan sisipkan soalan. Okey, untuk jap, bising mungkin. So, budak-budak atau murid atau student kita kena tengok video sampai habis dan kita pula akan bagi soalan di luar daripada kotak atau timeline video tersebut. Okey. So, dia punya kelemahan dia mungkin murid mungkin boleh dapat jawab tanpa tengok video tersebut. Kalau murid yang agak pandai. So, ada kemungkinan untuk orang tak tengok video tu. So, tapi kali ni yang bestnya ialah dalam Google kita boleh masukkan video yang mana soalan-soalan yang berkait dengan video tersebut kita boleh masukkan dalam timeline dia. Macam yang kita lihat sekarang ni. Okey. So kalau yang tuan-tuan lihat sekarang ni ada 1 2 3 4 soalan yang kita buat mengikut timeline. Okey. Contohnya sekarang kalau kita tekan start, video saya tutupkan suara. Assalamualaikum. Sebab saya tak nak ada double suara. So murid-murid akan dapat soalan-soalan akan keluar apabila dia sampai ke minit yang kita tetapkan. Minit keempat. 4 minit 23 minit, 4 minit 23 saat ni. So atau kalau dia dah run satu video, dia nak skip atau dia nak jump to that soalan, dia hanya klik satu soalan pertama. Tapi video tu tak jalan lah sebab soalan tu dah skip ke video tersebut. Okey. So dia kena jawab soalan. So kemudian bila dia play lagi, soalan akan padam sebab soalan tak sampai lagi sini. So bila soalan kedua dah sampai, dia akan klik dekat situ, maka akan ada soalan kedua, soalan ketiga dan seterusnya. Ini adalah features yang sangat menarik yang cikgu semua kena try yang ada dalam Google. Okey, saya tunjuk macam mana Macam mana kita nak buat soalan dalam timeline. Okey. Senang saja. Okey. Dan best pula, part yang paling best. Okey, saya tutup muka saya sekejap nak bagi you all tengok ni kan soalannya. Lepas budak jawab soalan, kita boleh tengok setiap satu unit soalan dalam video tu ada orang jawab ke tak atau budak skip ke tak. Okey. Okey, jap kita tengok, kita padamkan muka ni. Okey, kita hilangkan muka sekejap. Okey. Contoh macam ni. Dalam ni ada 4 soalan. Kita boleh tengok murid ini soalan pertama dia jawab, soalan kedua dia skip. Dia analisa dekat sini kan pun kita boleh nampak. Okey. Kalau kita klik detail dia akan paparkan detail murid mana, ketika mana dia skip soalan. Contoh macam ni, budak murid bernama ni, dia dapat jawab betul soalan tersebut. Okey, dalam video tersebut. Murid ini tak jawab. Nampak? Tak ada. Sini adalah correct betul, murid yang atas. Murid ini tak jawab. So, setiap soalan yang kita aju dalam timeline video dapat disemak. Sama macam kita buat soalan di luar video. Okey, tapi soalan dalam video itu kurang menarik kerana murid boleh jawab terus tanpa lihat video. Dan dia of course ada analisa untuk detail bagi setiap murid, bagi setiap soalan. Yang ini, orang nampak. Ini murid ni tak buka lagi lah, tak tengok lagi. Hanya murid sampai sini saja yang dah buka dan tengok. So macam mana nak buat? Biar saya ajarkan kepada you all semua. Okay, tengok sama-sama. Saya buka balik muka, tunjuklah muka balik. Kan? Okey. Contohnya, kita pergi dekat sini, tutup ni jap. Kita pergi dekat kelas kita. So kita kena buat kelas yang tak ada orang lah kot, yang supaya orang boleh. Okey. Contohnya kelas komputer ni lah. Okey. Kita bagi kelas work dekat dia. Macam biasa, kita bagi katalah assignment.
Yang bestnya ialah kita nak add video dan add soalan dalam timeline kan. So sekarang kita pilihlah videonya. Contohnya kita pilih video yang inilah, contohlah, sekadar contoh saja. Seperti biasa, copy link video. Copy link video dan kita jangan masukkan link dalam sini atau masukkan YouTube dekat sini. Kita masukkan dalam link ni. Masukkan dalam link ni, copy paste link tadi, add link, dia akan keluar. Sekejap lagi. Okey. Then kat sini kita nampak ada satu butang add question. Add question ni lah yang menyebabkan kita boleh masuk question dalam timeline video. So add question. So katalah kita nak specific question pada time tertentu Okay, kita drag saja soalan. Katalah soalan kat sini. So ini soalan dia dekat minit ke pause dekat minit ke 1 minit 30 saat. So kita add question, multiple choice, checkbox atau open ended. Itu kita boleh pilih. So katalah kita pilih multiple choice. Okay, add question, soalan 1, ini dummy saja. So you all boleh pilih. Nampak dekat timeline dia sini. Question time 1 minit 30 saat. Time duration, bukan duration soalan tau, duration video tu di mana soalan tu keluar. So bagilah option 1, kita bagi jawapan A ke B ke, tak kisahlah kan. Sekadar tunjuk contoh. Kalau kita perlukan banyak tak perlukan. Ini pangkah kita hanya ada 2 saja. Kemudian kita save and continue. So, okey, tengok sini. Dia ada keluar warning ni. Apa maksudnya? Kita dah buat soalan tapi kita belum tanda jawapan. So klik, tandakan jawapan betul. Jawapan betul katalah B, then baru clear. So save. So soalan kedua, kalau kita nak masukkan, contohnya kita nak masukkan soalan kedua dekat timeline ini pula. Contohnya so kita add soalan kedua, katalah soalan checkbox. Nampak? Soalan kedua keluar dekat timeline yang kita nak. So kita bagi soalan kedua. Soalan kedua. Type lah soalan sebenarnya. Kemudian setelah checkbox ni biasanya soalan yang jawapan yang betul pelbagai. So katalah A, B, C. Okey. 4 tak adalah. So kita jawapan yang betul adalah A dan C. So jawapan yang betul. Okey. Dan save. Katalah 2 soalan saja. Apabila dah habis kedua soalan, kita boleh test sebagai kit apa yang budak nampak, atau kalau kita dah biasa tak payah test, kita terus attach. Attach ni barulah dia masuk dalam soalan dalam Google Classroom murid. So kita try tengok sebagai kit apa akan jadi. So ini dia. Test sebagai kit. Dia akan bagi tahu kita ada satu soalan multiple. Student akan tahu bahawa satu soalan multiple choice dan satu soalan checkbox ada dekat situ. So budak akan boleh skip ke soalan pertama, tengok videonya apa, ataupun dia kena run dari awal, tengok soalan dia. Bila dia run dari awal, so dia soalan akan hanya on kalau dah sampai ke minit 1 minit 30 saat. Cuba kita tengok dekat sini. 1 minit. Kat sini kita undur belakang sikit. Okey. 1 minit 25. 1 minit 27. 30. Bila 1 minit 30, video tu akan auto stop dan soalan akan keluar. Okey, sekali lagi kita tengok ini minit ke 1 minit 30 kita undur belakang sikit je. Kita undur belakang kepada 1 minit 19 20 26. Okey. Play So dalam bila dia play, budak hanya tengok tapi tak keluar soalan. Bila sampai je soalan keluar, video pause. Sama juga dengan ini. Soalan keluar, video pause. Okey. So kalau dah okey, kita attachkan ini dalam kita punya Google Classroom. So dia akan masuk. So bagilah soalan seperti biasa. Dan kita masukkan instruction seperti biasa. Sila jawab soalan bla 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 bla, dan bagilah markah kategori dan seperti biasa. Itulah dia bagaimana satu tip yang saya bagi pada anda atau tutorial ringkas bagaimana nak add question soalan di dalam timeline. Ini paling best sebab sebelum ni saya pun selalu buat video bagi soalan dalam berpandukan video, tapi kita buat di luar video. So kadang-kadang kita tak tahu budak tu dah tengok video ke belum, kan kita tak tahu. Dia pakai soal jawab je. Kali ni kita boleh make sure dia tengok video sebab soalan akan keluar apabila sampai dekat timeline yang kita sebut tadi. Okey? So saya harap anda dapat mencuba sesuatu. Saya harap anda dapat ilmu sedikit daripada tutorial ringkas ini. So sampai jumpa lagi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe,
Bagi yang dah subscribe, thank you. Anda memang awesome. Bye-bye. Assalamualaikum.